Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat hadir pada tengah hari ini sedikit lebih awal untuk kita bersama-sama menantikan masuknya solat fardu Jumaat. Dan insya-Allah sedikit masa yang ada ini boleh saya berkongsi dengan tuan-tuan yang saya kasihi sekalian. Seperti biasa saya akan bawakan hadis kursi untuk kita bersama-sama mengambil pengajaran dan penghayatan. Mudah-mudahan boleh menjadi sebahagian daripada ilmu untuk kita beramal pada masa akan datang, insya-Allah. Hari ini saya nak bawakan satu hadis kursi. Dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Taala memanggil Musa, "Ya Musa, wahai Musa, inna min ibadi man law sa'alani al-jannah bihadzafiriha." Sesungguhnya dari kalangan hamba-hambaku, man law sa'alani al-jannah, dan kalaulah mereka itu memohon kepada aku akan syurga dan segala isinya ataupun kelengkapannya daripada aku, iaitu minta supaya Allah anugerahkan kita ini dimasukkan ke dalam syurga, la a'taituhu, nescaya akan aku kurniakan kepadanya. Walau sa'alani ghilafa sautin lam a'tihi laisa dhalik ala hawanin lahu alayya. Dan kalaulah dia memohon kepada aku untuk meminta cemeti yang diperbuat daripada kulit, lam a'tihi, dan aku tidak memberi kepadanya, laisa dhalik ala hawanin lahu alayya, dan bukanlah ia satu kehinaan ke atasnya daripada diriku. Walakin, tetapi, uridu an addakhira lahu fil akhirah min karamati, tetapi aku ingin simpan padanya, aku akan simpan untuknya pada hari akhirat kelak, min karamati, akan kemuliaan aku. Wa ahmihi minad dunya kama yahmi lirra'i ghanamahu min mara'i as-su, dan juga akan aku pelihara daripada dunia, aku akan peliharanya, yakni orang yang memohon tadi aku tak bagi dekat dunia ni. Yang pertama tadi disebut aku simpan untuk aku bagi pada hari akhirat kelak. Yang kedua dia kata akan aku pelihara orang ini seperti mana kama yahmi lirra'i, seperti mana seorang pengembala menjaga ataupun memelihara ghanamahu min mara'i asu, menjaga binatang ternakannya itu daripada ternakannya itu mendapat perkara yang tidak baik, sama ada mati ataupun terbunuh ataupun dimakan serigala. Ya Musa, wahai Musa, ma alja'tu li al-fuqara ila al-aghniya,
Tidaklah aku menyuruh orang-orang fuqara itu, orang-orang fakir itu meminta-minta ilal aghniya, kepada orang-orang yang kaya. Annal khazaini daqat alaihim, bahawasanya khazaini, khazanah aku, kekayaan aku itu penuh, telah aku sediakan untuk mereka. Daqat alaihim, penuh. Wa anna rahmati lam tas'ahum, dan rahmat aku ke atas mereka itu telah pun menyelubungi mereka, sangat luas ke atas orang al-fuqara, orang fakir ini. Walakin, tetapi, faradtu lil fuqara fi amwalil aghniya, telah aku fardukan ke atas orang-orang fuqara itu pada harta-harta orang-orang yang kaya. Faradtu lil fuqara, telah aku fardukan ke atas orang-orang fakir itu, fi, pada amwalil aghniya. Amwal ni harta-harta, al-aghniya orang-orang yang kaya. Ma yas'uhum aradtu an abluwa al-aghniya, dan aku berkehendakkan, dan aku ingin menguji, aku berkehendak ingin menguji ke atas orang-orang yang kaya ini. Aradtu an abluwa al-aghniya, aku berkehendakkan untuk menguji, untuk melihat sejauh mana orang-orang yang kaya itu kesukaannya ataupun cara dia menjadikan harta itu bagaimana. Kaifa musara'atuhum fi ma faradtu lil fuqara fi amwalihim, aku uji orang-orang yang kaya itu bagaimana musara'atuhum, bagaimana mereka melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Fima faradtu, seperti mana yang telah aku fardukan ke atas orang fuqara pada harta mereka. Ya Musa, wahai Musa, in fa'alu dhalik, sekiranya mereka itu melakukan sedemikian, atmamtu alaihim ni'mati, mereka itu siapa tuan-tuan? Orang yang kaya tu. In fa'alu dhalik, sekiranya orang-orang itu melakukan, orang-orang ini yakni orang-orang yang aghniya, orang yang kaya itu, fa'alu dhalik, dia musara'ah, bersungguh-sungguh, buat secepat mungkin, cari sebaik-baiknya, dikeluarkan hartanya, musara'atuhum. Lalu dia kata, Allah Ta'ala kata, inna fa'alu zalik atmamtu alaihim ni'mati, maka aku akan sempurnakan nikmat aku pada mereka. Wa ad'aftu lahum, dan akan aku lipat gandakan ke atas mereka apa yang ada di dunia ini, yaitu lil wahidah asyara amthaliha, setiap satu 10 kali ganda. Ya Musa, kun lil fuqara'i kanzan, wahai Musa, jadilah kamu kepada orang-orang fuqara itu sebagai gudang, tempat orang-orang fuqara itu meminta, tempat gudang yang ada sesuatu untuk diberikan kepada mereka. Walid dhaif hisnan, dan kepada orang-orang yang lemah itu pelindung. Walil mustahjiran ghaithan, dan juga kepada orang yang meminta-minta itu, jadilah engkau gudang kekayaan bagi orang-orang yang miskin, benteng perlindungan bagi orang-orang yang lemah, hujan nikmat bagi orang-orang yang meminta perlindungan. Akun laka fi syiddah sahiban wa fil wahdah anisan
wa akla'aka fi lailika wa naharaka. Allah Ta'ala sebut pada Musa, sekiranya engkau buat seperti itu, nescaya aku, yakni Allah, akan menjadi teman dan kawan akrabmu dalam kesulitan, menjadi teman penghimurmu ketika kamu kesorangan, kesepian, dan aku akan menjaga kamu pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Au kama qala. Hadis yang panjang ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada Musa alaihi salam, dan diambil pengajaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Nabi melindungi ataupun sangat mengasihi orang-orang yang miskin, golongan-golongan fakir, golongan-golongan yang serba kekurangan. Dan inilah orang-orang yang pada awal Islam dulu yang duduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang digalakkan ataupun menjadi panduan utama yang diberi pada oleh Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, inilah golongan orang-orang yang hati mereka ini boleh terpaut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Nabi tidak meletakkan di hadapan mereka harta. Islam itu dikembangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan diletakkan harta di depan orang lalu orang menerima Islam itu kerana adanya habuan yang dinampak di depan mata, tidak. Sedangkan mereka berhadapan dengan risiko waktu tu. Mereka itu ramai daripada golongan hamba, mereka itu ada dalam kalangan orang-orang yang miskin, mereka ni tak ada apa-apa. Walaupun ada sebahagian di kalangan sahabat-sahabat yang dari pada awal itu ada di kalangan mereka yang agak kaya, tetapi bukan ramai, sedikit. Baik, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dalam hadis ini ada 3 perkara yang besar untuk kita nak bagi tahu ataupun yang kita boleh ambil pengajaran. Pertama, disebut di sini ialah hadis ini merupakan jawapan, jawapan kepada kita kenapa bila kita berdoa ada setengah doa Allah Ta'ala tangguhkan permintaan kita. Inilah jawapan dia. Apa dia tadi disebut? Kalaulah ada seseorang hamba aku ini minta aku masukkan ke dalam syurga, aku boleh bagi dia masuk dalam syurga. Dan proses untuk masuk ke dalam syurga itu bukanlah proses itu berlaku ketika berada di dunia, tuan-tuan. Dia takkan berlaku. Kita tak boleh seolah-olah kita minta hari ini, lagi 10 tahun kita sudah berada di dalam syurga Allah Ta'ala. Tidak. Tidak. Kerana proses untuk masuk ke dalam syurga itu perjalanannya cukup panjang. Prosesnya cukup panjang. Selepas alam syahadah ini adanya alam barzakh. Lepas alam barzakh kita akan dibangkitkan pula pada yaumul mahsyar. Di hadapan Allah Ta'ala kita akan dihimpunkan, kita akan dihisap satu persatu. Walaupun ketika di dunia dulu kita minta, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga, ya Allah. Kita minta, hari-hari kita minta. Kita tak pernah putus minta untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala, tak pernah putus. Allah Ta'ala kata, boleh, aku boleh bagi, tapi aku tak boleh bagi engkau hari ni kau minta, besok aku bagi. Tak. Kita akan alami proses itu, panjang. Dan Allah Ta'ala gambarkan kepada kita juga, disebut dalam hadis ini, dia kata, kalaulah ada seseorang itu minta cemeti yang diperbuat daripada kulit. Digambarkan dalam hadis ini bahawa permintaan itu permintaan yang sangat remeh. Boleh sahaja Allah Ta'ala bagi kepada dia. Boleh. Tetapi Allah Ta'ala tangguhkan. Allah Ta'ala kata apa? Aku tangguhkan dengan 2 perkara. Dia kata apa? Yang pertama, walakin uridu an addakhira lahu fil akhirah. Tetapi aku tangguhkan itu kerana aku ingin menyimpan untuknya pada hari akhirat. Allah Ta'ala simpan sikit, dan Allah Ta'ala akan bagi kita pada hari akhirat. Kerana kemurahan aku ini, kerana Allah Ta'ala ni maha pemurah. Bukanlah tak dibagi ketika di dunia itu tidak pemurah, tapi simpan untuk dibagi pada hari akhirat. Yang Allah Ta'ala tahu perjalanan kita sampai ke hari akhirat, besok Allah Ta'ala tahu kita ni macam mana. Orang manusia nilai kita apa yang dia nampak zahir.
Orang nilai kita ni nampak zahir, steady, okey, boleh ni. Sehat lagi ni, boleh pergi jauh lagi ni meniaga untung ni. Pada pandangan manusia, itulah angin itulah parih kerana pandangan manusia itu pandangan zahir, pandangan mata. Yang pandangan mata ini sangat terhalang, tuan-tuan. Kalau saya duduk belakang mimbar ni, saya tak nampak apa tuan-tuan buat. Bila saya muncul ke atas, baru saya nampak tuan-tuan apa yang tuan-tuan buat. Itulah hangatnya mata manusia ni. Itulah parih kebolehan mata manusia untuk melihat dan menilai sesuatu. Ya? Tapi pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala kata aku simpan kepada hari akhirat. Satu. Yang kedua, Allah Taala kata, dan aku ingin menjaganya daripada dunia ini. Sebab tu ada setengah-setengah orang kadang-kadang dia dakwa, ya Allah, Allah Taala ni dah makbulkan doa aku. Hati-hati tuan-tuan ya. Walaupun memang kita dapat nikmat tu, tapi hati-hati, kerana kita takut nikmat itu akhirnya menjadi ujian yang besar untuk kita, bahkan menjadi salah satu fitnah yang kita kena alami ketika berada di dunia ini. Kita minta daripada kecil, ya Allah, jadikanlah aku Perdana Menteri. Jadi sungguh. Bila jadi Perdana Menteri, tiba-tiba diuji macam-macam. Ini maknanya tidak bolehlah kita mendabik dada seolah-olah aku berdoa sekarang dan Allah Ta'ala dah makbulkan doa aku, maka tengok Allah Ta'ala pandang aku. Kan dalam surah Al-Fajr tu kan, fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahanan fayaqulu rabbi akraman. Dan ada di kalangan manusia itu, apabila dibagi sedikit nikmat, dibagi sedikit kelebihan, fayaqulu rabbi akraman. Tengok, dia kata, tengoklah, lihatlah, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Apabila Allah Taala uji dia pula dengan kekurangan, maka dia kata, tengok Allah Taala hina aku. Sebab tu bila kita faham hadis ini, kita berdoa. Dalam antara yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan dipanjangkan oleh para ulama, orang-orang yang berdoa ini, satu tuan-tuan yakin wa huwas sami', bahawa Allah Ta'ala itu dengar, maha mendengar, dan dia bukan dengar sekadar lafaz di mulut sahaja, bahkan dia mendengar apa yang datang daripada hati kita. Wa huwas sami'ul alim, dia maha mendengar dan maha mengetahui. Maka bila kita berdoa, yakin bahawa Allah Ta'ala itu mendengar, Allah Ta'ala tahu apa yang kita minta. Sebab tu kita jangan nak selindung-selindung minta dengan Allah Ta'ala, ataupun cukuplah Allah Ta'ala ni tahu. Bukan sekadar tahu, walaupun Allah Ta'ala itu tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita mahu, tetapi hamba ni mintalah dengan Tuhan pemilik sekalian alam ini, mintalah. Satu, sebut. Kedua, kena datangkan, dihadirkan pada kita satu perasaan ataupun pengetahuan yang dipanggil sebagai raja, pengharapan. Pengharapan tu bukan harap mudah-mudahan besok dapat, tidak, tetapi Allah Ta'ala mempermudahkan apa hajat kita itu. Kadang-kadang Allah Ta'ala dia tak bagi apa yang kita minta, Allah bagi sekadar yang kita perlu. Allah Ta'ala tak bagi apa yang kita minta, Allah Ta'ala bagi sekadar yang perlu. Kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak kerja pangkat besar sekian, aku nak macam ni sekian. Tapi Allah Ta'ala bagi, cukuplah kamu kerja ini, cukuplah kamu dapat banyak ini. Allah Ta'ala kata apa? Aku nak pelihara dia. Wa ahmihi, aku nak jaga dia. Seperti mana seorang pengembala yang menjaga ghanamihi, kambing-kambingnya, daripada mendapat benda yang tidak baik, curi, makan dia serigala, sakit, mati dan sebagainya. Satu. Dua, pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil daripada hadis ini ialah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa adanya kefarduan. Itu disebut faradtu lil fuqara fi amwalil aghniya.
Aku telah fardukan, aku telah tentukan ke atas orang-orang fakir itu fi amwalil aghnia. Padanya itu adanya harta-harta orang yang kaya. Jadi yang kadang-kadang kita ni mandang kiri kanan, Allahu Akbar. Ni dah mulalah ni nak ambil kata kita. Tidak, tuan-tuan. Inilah kelebihan yang ada pada agama kita yang mendidik. Dinun nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat yang mendidik. Agama itu panduan. Dia adalah yang mendidik. Semestinya agama itu berbentuk mendidik. Agama Islam dia mendidik manusia supaya orang yang dikurniakan dengan kelebihan akan membantu orang-orang yang kekurangan. Dalam hadis ini dibawakan juga, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi perkara ini baik dalam Al-Quran dan juga baik dalam hadis. Bila mana Allah Taala sebut, kalaulah kamu melakukan perkara sedemikian, kalaulah kamu itu bersungguh-sungguh, tujuan dia tadi kaifa musara'atuhum fima faradtu lil fuqara. Dia kata, wahai Musa, ya Musa, inna fa'alu zalik. Dua, sekiranya orang-orang yang kaya itu bersungguh-sungguh melakukan ketentuan itu, kefarduan itu, sama ada dalam bentuk zakat, sama ada dalam bentuk infak, sama ada dalam bentuk wakaf, maka yang pertama Allah Ta'ala kata apa? Atmamtu alaihim ni'mati. Aku sempurnakan nikmat aku pada kamu. Allah Ta'ala sempurnakan. Bila yang nak dikata rasa sempurna tu, si empunya dirilah yang tahu apa makna sempurna tu. Kerana bila orang menerima kelebihan, Allah Ta'ala sempurnakan nikmat padanya, orang yang empunya badan tu tahu apa ukuran dia sempurna tu. Tanya kita, pandang mata tak cukup, tapi Allah Ta'ala sempurnakan pada kadar manusia tersebut, pada kadar orang yang telah melakukan dengan bersungguh-sungguh tadi. Satu. Yang kedua, wad'aftu lahum fi dunya liwahidah, dan aku akan gandakan padanya setiap satu amalan dia itu asyara amsaluha, 10 kali perkara yang sama, iaitu 10 kali ganda. Baik. Dan yang ketiga, tuan-tuan, sebagai penutup, nak disebutkan di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala juga menyeru kepada Musa, wahai Musa, jadilah kamu gedung. Jadilah kamu gedung supaya kamu boleh memberi. Gedung ni tempat orang simpan barang, kalau orang datang minta boleh beri. Baik. Kerana apa, tuan-tuan, di sini? Kalaulah digambarkan pada kita dalam hadis ini, Nabi Musa kena berperanan seperti itu, dan Allah Ta'ala memberi balasan kepada Nabi Musa ataupun orang-orang yang mengikuti jejak langkah seperti Nabi Musa alaihissalam. Kalaulah hadis ini sampai kepada Nabi SAW, mestilah Nabi bersungguh-sungguh untuk mengikut jejak langkah Musa. Maka dia kata apa? Dia kata, kalaulah kamu melakukan sedemikian, aku akan jadikan kepada kamu, aku akan jadi bagi kamu, ataupun aku akan menjadi, aku akan menjadi teman kepada kamu dikala kamu ditimpa kesusahan. Orang yang rajin tolong orang ni, tuan-tuan, bukan sebab dia ni banyak bondo. Kadang-kadang ada juga orang dia taklah ada bondo, tapi dia nak tolong orang kerana dia yakin, andai kata satu hari besok aku ditimpa kesusahan, semestinya lah Allah akan memberi kemudahan kepada aku. Yakin tu penting. Tapi kena adalah ilmu, janganlah tak ada ilmu langsung. Pada-pada lah kita tolong orang, anak kat rumah mati tak makan, tak boleh macam tu. Tolong juga, pastikan yang asasnya kita ni alhamdulillah cukup. Anak rumah kita cukup, maka kita pun keluar pergi bantu orang. Satu, aku akan menjadi teman akrab kamu dikala kamu kesulitan. Aku akan menjadi penghibur kamu dikala kamu kesepian. Dan aku akan menjaga kamu dan melindungi kamu pada waktu siang dan pada waktu malam. Inilah kelebihan orang yang dianugerahkan kelebihan, seperti mana disebut sebagai orang yang mempunyai satu gudang yang boleh bagi pada orang lain. Akhirnya dia melakukan kerja-kerja untuk membantu, sama ada orang yang susah, orang memerlukan, orang yang berada dalam keadaan kesulitan, nak dalam keadaan hari ini, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala melipat gandakan
apa yang Allah Ta'ala janji pada kita, insya-Allah apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang itu atas kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada hadis yang telah saya bacakan ini. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.